Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrial bin Haji Bungsu, pensyarah kanan di Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Video ini merupakan video pembentangan modul 2C Alternative Assessment saya bagi kursus BC4 DCV bagi tahun 2022. Pada asasnya, pembentangan saya merangkumi 4 perkara utama, iaitu yang pertama, pengenalan mengenai kursus untuk pentaksiran alternatif. Yang kedua, pembentangan mengenai fasa perancangan. Yang ketiga, pembentangan mengenai fasa pelaksanaan. Dan yang keempat, pembentangan mengenai fasa refleksi. Bagi tujuan pentaksiran alternatif pada semester depan, saya memilih kursus ULRS 1182, Penghayatan Etika dan Peradaban. Kursus ini merupakan kursus umum universiti yang wajib diambil dan perlu lulus oleh setiap pelajar sebagai syarat untuk bergraduasi. Pada amnya, kursus ini menerangkan tentang konsep etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Malah, perbincangan isu-isu kontemporari dalam kursus ini terutamanya mengenai aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam sekitar diyakini dapat melahirkan pelajar yang bermoral, berjiwa profesional dan warga negara berminda sivik. Kursus ini mempunyai 3 CLO, iaitu CLO 1 yang mana bertujuan untuk mengemukakan konsep-konsep etika daripada peradaban dan tamadun yang berbeza. CLO 1 ini menggunakan PLO 1 KW dengan kemahiran generik yang terlibat adalah C3. Syarahan, active learning dan ujian adalah antara kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih untuk CLO 1. Bentuk tugasan untuk CLO 1 ini adalah ujian yang mana pemberat pentaksirannya adalah sebanyak 30% daripada jumlah keseluruhan markah. Bagi CLO 2 pula, yang mana tujuannya adalah untuk membandingkan sistem, tahap perkembangan, kemajuan sosial dan kebudayaan yang merentas bangsa. CLO 2 ini menggunakan PLO 11 ATS dengan kemahiran generik yang terlibat adalah GC4. Syarahan, active learning, pembentangan peta minda, video kreatif dan permainan adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih untuk CLO 2. Bentuk tugasan untuk CLO 2 ini adalah pembentangan kumpulan yang pemberat pentaksirannya adalah sebanyak 40% daripada jumlah keseluruhan markah. Sementara itu, untuk CLO 3 pula, yang tujuannya adalah untuk membincangkan isu-isu kontemporari berkaitan ekonomi, politik, sosial dan alam sekitar dari perspektif etika dan peradaban. CLO 3 ini menggunakan PLO 6 ataupun DS dengan kemahiran generik yang terlibat adalah SC1. Syarahan dan tugasan esei adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih untuk CLO 3. Bentuk tugasan untuk CLO 3 ini adalah tugasan esei atau laporan berkumpulan yang mana pemberat pentaksirannya adalah sebanyak 30% daripada jumlah keseluruhan markah. Pada semester depan, saya memilih topik tanggungjawab sosial ataupun social responsibility untuk pelaksanaan active learning dalam bilik kuliah. Saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai sejarah awal kewujudan tanggungjawab sosial ini, iaitu ketika era perindustrian di Eropah, dan menerangkan juga secara terperinci mengenai konsep ini. Saya akan memulakan aktiviti active learning dengan sesi induction set. 5 minit yang pertama akan digunakan untuk aktiviti make them guess dan picture prompt.
pada sesi induction set ini, saya akan memaparkan sekeping gambar dan meminta pelajar untuk meneka acara ataupun event apa yang berlaku menerusi sekeping gambar yang saya paparkan itu tadi. Seterusnya, untuk sesi konsep development pula, iaitu bagi 10 minit seterusnya, saya akan menayangkan 2 klip video yang memaparkan figura-figura sosial ataupun orang-orang popular serta syarikat swasta yang sedang menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial atau tanggungjawab korporat mereka kepada anggota masyarakat. Bagi sesi application of knowledge pula, saya akan membahagikan kelas kepada 4 kumpulan besar. Pada sesi ini, saya akan minta para pelajar membuat perbincangan dalam kumpulan ataupun PDK selama 15 minit. Mereka ini akan membincangkan bentuk-bentuk tanggungjawab sosial, iaitu yang pertama tanggungjawab sosial sebagai ahli masyarakat, yang kedua tanggungjawab sosial sebagai pekerja, yang ketiga tanggungjawab sosial korporat atau CSR, serta yang terakhir adalah tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Setelah sesi perbincangan dalam kumpulan selesai, saya akan minta wakil pelajar daripada setiap kumpulan untuk membuat pembentangan bagi perkara-perkara yang telah mereka bincangkan dalam kumpulan masing-masing. Aktiviti ini merupakan sesi assessment dan ia berjalan selama 20 minit. Sebagai penutup aktiviti active learning, sesi closure selama 10 minit akan dipimpin oleh saya sebagai pensyarah kursus. Pada sesi ini, saya akan memberikan refleksi topik dan menyelitkan sedikit elemen nasihat. Ini merupakan rubrik permarkahan bagi tugasan berkumpulan yang pemberatnya adalah 40% ataupun 40 markah daripada markah keseluruhan. Bagi melayakkan pelajar mendapat markah pembentangan yang cemerlang, setiap pelajar perlu memasukkan peta minda, video kreatif dan permainan dalam pembentangan mereka. Markah penilaian peta minda adalah sebanyak 10 markah, video kreatif sebanyak 15 markah, permainan sebanyak 10 markah. Selain itu, kriteria kreativiti dan kelancaran pembentangan juga adalah antara kriteria yang akan dinilai dengan markah maksimum sebanyak 5 markah. Sebagai refleksi untuk pentaksiran alternatif, saya akan melihat pada 3 constructive elements, iaitu pertama, blended learning, kedua, active learning, dan ketiga, maklum balas pelajar. Sebelum menyertai kursus BC4 DCV ini, saya akui bahawa diri saya kurang mahir dengan 3 constructive elemen ini yang saya nyatakan sebelum ini. Sesuai dengan ilmu yang saya perolehi daripada barisan penceramah senior mentor menerusi kursus BC4 DCP, pengetahuan saya mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran didapati telah bertambah. Oleh itu, saya tak sabar untuk mengaplikasikan pengetahuan baru saya peroleh ini di dalam kelas saya pada semester hadapan. Pada semester hadapan, saya bercadang untuk mengadakan kaedah pengajaran dan pembelajaran blended learning. Menerusi usaha saya untuk mengintegrasikan syarahan gaya tradisional dengan aktiviti atas talian. Antara contoh aktiviti blended learning yang akan saya lakukan adalah quizzes dan Kahoot. Saya juga berhasrat untuk melibatkan pelajar secara aktif dengan bahan-bahan pengajaran seperti mengadakan perbincangan dalam kumpulan atau membuat kajian kes di lapangan. Saya juga akan berusaha untuk mengumpulkan maklum balas pelajar mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang saya lakukan menerusi kos exit survey, EPP dan testimoni individu. Sebagai orang baru dalam dunia pendidikan, saya akui bahawa diri saya banyak kelemahan dan perlu menambah pengetahuan
bagaimana cara terbaik untuk deliver atau menyampaikan ilmu kepada pelajar saya dengan efisien dan berkesan. Saya yakin dan percaya bahawa modul 2C, pentaksiran alternatif dalam kursus BC4 DCV ini akan berupaya membantu saya untuk memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran saya. Saya juga akan berusaha melibatkan pelajar-pelajar saya dalam aktiviti active learning, dan saya juga akan menyediakan lebih banyak bahan-bahan pengajaran bagi membantu meningkatkan kefahaman pelajar mengenai kursus yang saya ajari. Bagi menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran saya pula, saya akan menjadikan platform untuk para pelajar menyatakan maklum balas mereka mengenai teaching and learning yang saya ajarilah. Ianya dibuat untuk improvement saya pada masa hadapan. Baiklah, itu saja perkongsian saya mengenai taksiran alternatif saya pada semester hadapan. Semoga video ini akan mendapat penilaian yang sewajarnya daripada penilai dan memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang menontonnya. Terima kasih kerana menonton dan salam hormat daripada saya, Muhammad Syariah bin Haji Bungsu daripada Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya akhiri pembincangan saya dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.